Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 5 atas sekali. Kita sedang membaca persoalan dia, iaitu buah atau hasil yang kita dapat setelah kita menjalani amal-amal yang ditentukan di dalam ilmu tasawuf ini, seperti berzikir dan lain-lain. Jadi apa yang kita dapat? Yang pertama sekali ialah mahabbatullah. Mahabbatullah itu ialah kita ada perasaan kasih kepada Allah Ta'ala. Kita ada perasaan kasih kepada Allah Ta'ala. Dan perasaan kasih ini sebenarnya adalah anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Jadi bila kita sudah ada kasih kepada Allah Ta'ala yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, bukan ia terjadi dengan sendirinya, tapi setelah kita beramal. Jadi amal inilah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amal yang baik. Jadi pada minggu lepas, apa amal yang baik itu yang boleh menyebabkan timbul perasaan kasih kepada Allah dan Allah pula kasih kepada kita? Itulah ayat yang kita baca pada minggu lepas. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Satu daripada yang menyebabkan Allah Ta'ala itu sayang pula kepada kita ialah dia telah menggerakkan kita supaya suka melakukan ibadat taubat, suka melakukan pembersihan diri jasmani dan rohani, iaitu wa yuhibbul mutatahhirin minggu lepas. Jadi itu adalah penjelasan daripada Allah Ta'ala tentang siapa yang dia kasih dan siapa yang ditimbulkan rasa kasih kepada dia. Jadi dalam Quran ini kita haruslah tahu apakah amalan-amalan ataupun ibadat-ibadat yang bila kita buat Allah Ta'ala suka. Itulah jalan dia. Jadi lawannya tentulah ibadat atau kelakuan yang Allah Ta'ala tidak suka. Jadi dalam Quran ada yang Allah sebutkan benda-benda yang dia suka dan benda-benda yang dia tidak suka. Yang suka tu kita buat, jangan tinggalkan. Yang tak suka tu kita kena jauhkan sangat. Bila benda yang Allah Ta'ala tak suka kita buat, maknanya Tuhan yang pertama dia tidak kasih kepada kita. Bila dia tidak kasih di kita, takut-takut dibiarkannya kita hanyut. Hanyut, tak ada pedoman dalam hidup. Ini habislah kita. Jadi bila Allah Ta'ala tidak kasih, maknanya dia tidak pedulilah, itu kerti dia. Bila Allah Ta'ala tidak ada peduli, malanglah kita. Ayat yang berikut dalam muka surat 5 tu dah jelas.
di sebalik kata-kata tersebut Allah juga berfirman. Dia cakap macam tu terus, bunyi dia wallahu la yuhibbul fasad. Jadi dan Allah Ta'ala itu la yuhibbu, tidak kasih, tidak suka al-fasad, akan. Jadi al-fasad itu dia punya maf'ul bih, askan. Fasad ni orang-orang yang menyukai kebinasaan, yang suka melakukan kebinasaan di muka bumi. Jadi kebinasaan ni terlampau besar maksudnya. Kebinasaan agama, kebinasaan diri sendiri, kebinasaan alam, kebinasaan orang lain, dan berbagai-bagai bentuk kebinasaan. Dan yang lebih besar lagi, kebinasaan yang melibatkan akidah. Kalau ini berlaku, Allah Ta'ala la yuhibbu, dia tidak suka. Jadi bayangkanlah kalau dia tak suka, apa jadi? Kita memang nakkan Allah Ta'ala tu kasih kepada kita, dan kita kasih kepada Allah, baru dia cantik dalam hidup ni. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak suka pada kita, dengan tidak secara langsung Allah Ta'ala tidak akan menganugerahkan perasaan kasih kepada Allah tu. Pasal bila Allah tak kasih, rasa kasih dalam hati kita pun dia tak bagi. Mintalah, mintalah, tapi dia tak kasih kepada kita, menyebabkan anugerah kasih kepada kita tu memang tidak akan jadi. Jadi artinya jangan buat benda-benda yang merosakkan atau yang membinasakan diri kita, akidah kita, amal kita, orang lain, alam. Jangan rosak. Jadi itulah mana al-fasad. Dalam Quran orang buat rosak ni dipanggil mufsidun atau mufsidin. Ada pun dalam Quran, innallaha la yuhibbul mufsidin, ada ayat tu pula. Jadi mufsidin tu orang yang membuat kebinasaan. Kalau fasad ini kebinasaan. Itu beza dia. Kalau fasad maknanya kebinasaan, dan mufsid orang yang melakukan kebinasaan. Ayat berikutnya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Lagi satu Tuhan yang tak suka, la yuhibbu, dan Allah itu tidak suka kulla, tiap-tiap, mukhtalin, orang-orang yang sombong, takabur, ego, fakhur, lagi membanggakan diri. Dia sombong, dia besar diri, dan dia bangga diri. Bangga diri itu bila bercakap dialah yang pandai, dialah yang serba tahu. Sebut saja apa saja cerita, dialah orang yang fakhur, yang serba tahu. Jangan jadi macam ini. Sombong tu maknanya ego. Dia rasa diri dia lebih daripada orang lain. Itu sombong, ego. Yang bangga diri ni, dia merasakan diri dia lah semuanya boleh. Itu dan ini dia boleh. Itu sebabnya kalau contoh orang yang bangga diri ni, fakhur ni, bila kita berbual cerita dia dalam Arab dia panggil anani. Anani ni lebih menceritakan kebolehan diri sendiri. Bercakapnya akulah, bila akulah, jadi akulah tu dalam bahasa Arab dia ana. Jadi dalam nisbah dia anani, lebih mencerita kebolehan dia, dipanggil anani dalam bahasa Arab.
saya dalam bidang ni, saya ni semua. Bila saya tu lebih daripada yang lain, itu namanya membangga diri. Jadi bangga diri macam-macam lah, dengan kekayaan, dengan kebolehan, dengan anak yang ramai pun jadi kebanggaan. Anak saya adalah 15 orang, kata dia. Jadi bahasa selama je anak saya adalah 15 orang. Jadi menunjukkan dia ni hebat, anak dia ramai. Ibu dia pun seorang kata dia, tapi anak 15. Itu kalau 2 ibu memang 30 lah tu. Itu pun jadi bangga diri juga. Elakkan benda macam tu. Tuhan tidak suka. Itu contoh. Dan apa saja benda yang kita rasa kita lebih dan cerita dengan orang, itu dia panggil fakhur. Mukhtal tadi, mukhtal tu makna sombong, ego. Dan fakhur tu dia bangga dengan orang lain. Ingat, bila kita ada sombong, ada bangga diri, Tuhan tidak suka. Ini dalam ayat ini. Kalau dalam ayat yang lain banyak lagi dipanggil takabur khusus, itu dipanggil syirik pula lagi teruk. Dahlah Tuhan tak suka, syirik pula lagi. Bila syirik ini boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam, yang dalam keadaan kita tidak sedar. Syirik boleh menyebabkan kita keluar daripada Islam, murtad, na'udzubillah. Jadi tentu orang katanya macam mana pula jadi murtad. Jadi sebenarnya saya dah cerita dah benda ini dah lama-lama dululah. Ulang balik supaya kita selamatkan diri kita daripada syirik dan terkeluar daripada Islam. Kita mengucap dua kalimah syahadat. Ini sebenarnya adalah kontrak antara kita dengan Allah Ta'ala, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Kita mengaku akan taat sesungguh-sungguhnya kepada Allah Ta'ala. Mana taat tu mana buat apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia larang. Itulah dia ketaatan, dan itulah dia perjanjian kita, dan itulah kontrak antara kita dengan Allah. Bila kita langgar kontrak antara kita dengan Allah Ta'ala tadi, maka apa jadi kepada kontrak? Kontrak itu akan terbatal. Bila batal kontrak, keislaman kita pun terbatal, maka terkeluarlah kita daripada Islam. Na'udzubillah. Dan kita pun tak sedar. Itu sebabnya di luar sana macam-macam ceritalah soal syirik ni. Orang terkeluar daripada Islam dalam mereka tidak sedar. Itulah dia. Tapi nak buat macam mana, ini bergantunglah kepada kefahaman kita di dalam syahadah tadi. Rosak habis. Kalau tidak keluar Islam pun sekurang-kurangnya anda menjadi munafik. Munafik memang pun masuk neraka juga, jahanam bawah sekali. Dalam Quran sebut macam tu. Kenapa munafik? Sebab kita telah berjanji untuk mentaati Allah Ta'ala. Asyhadu itu maknanya aku naik saksi, aku mengaku, aku berjanji. Apa janji kita, apa akuan kita? Tiada Tuhan yang kita taat melainkan Allah. Itulah janji kita. Jadi tiba-tiba kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka dengan sendirinya kita telah melanggar janji. Kita telah tidak melakukan pengakuan yang kita buat dan penyaksian yang kita buat. Jadinya munafik. Na'udzubillah juga. Jadi bila kita langgar perintah Tuhan, sama ada kita jadi munafik atau terkeluar daripada Islam, batal syahadah. Dan batal syahadah ni pun kadang tentulah jadi soalan juga kepada kita ni, betul ke silap syahadah tadi kita batal syahadah? Boleh batal ke syahadah ni? Boleh, tak ada hal. Sebab kalau logiknya rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Rukun Islam yang 5 ni semua ada yang membatalkan dia.
Rukun Islam yang kelima, haji. Ada tak yang membatalkan haji? Ada. Zakat. Ada tak yang membatalkan zakat kita? Ada. Puasa. Ada tak yang membatalkan puasa? Ada. Solat yang kita buat tadi, ada tak yang membatalkan solat? Ada. Kalau dah rukun Islam yang kelima, yang keempat, yang ketiga, yang kedua ada yang membatalkannya, logiknya rukun Islam yang pertama pun mesti ada yang membatalkan dia. Tapi benda itu jarang disebut oleh orang. Sebenarnya boleh batal. Memang ada dalam kitab 20 perkara yang boleh membatalkan syahadah. Ada, tapi jarang orang sebut. Tak ada pun orang sebut. 20 perkara, bukan sikit. Kalau salat, kalau puasa ni ada yang batalkan dia, tapi tak ada, mungkin tak sampai 20. Tapi syahadah ni yang batalkan dia 20. Macam tu lah besarnya, hebatnya. Jadi kalau dah banyak benda yang batalkan syahadah ni, kita tak tahu. Kita tak tahu benda yang batalkan syahadah ni. Jadi syahadah kita dah batal, sedangkan kita tak tahu apa jadinya. Lagilah teruk, kita dah terkeluar daripada Islam, sedangkan kita sendiri tak sadar, kita tak faham, kita tak tahu apa jadi kepada keislaman kita. Banyak benda yang rosak. Kalau kita dah terkeluar daripada Islam, tiba-tiba isteri kita suruh sembelih ayam, sembelih ayam. Ayam sembelihan tadi macam mana? Sah ke tak sah? Syarat menyembelih mestilah Islam, tentulah contoh dia. Dan bagaimana hubungan suami isteri kalau kita dah terkeluar daripada Islam? Banyak dia punya kesan-kesan dia. Tapi ini tidak dibincangkan, tidak dibaca. Jadi berhati-hatilah di dalam akidah, di dalam tasawuf, dan di dalam kefahaman kita tentang syahadah. Itu yang penting. Banyak benda yang Tuhan tak suka. Antaranya lagi bawah tu, wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah Ta'ala itu tidak suka, dalam ini kan tidak menyukai, tapi tidak suka, tidak menyukai, samalah. Siapa lagi yang Tuhan suka? Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi siapa dia orang zalim? Adakah orang zalim ni orang suka pukul orang atau sebagainya? Tidak. Zalim ni ada dua. Zalim yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Zalim kedua, zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri ialah yang melanggar perintah Allah. Itu maknanya zalim kepada diri sendiri. Apa arti zalim kepada diri sendiri? Artinya dia langgar perintah Allah. Apa saja perintah Allah dia langgar, itu zalim lah tu. Apa dilanggar? Yang suruh tak buat, yang ditegah dia buat. Maka orang itu dipanggil menzalimi diri sendiri. Tuhan tidak suka. Contohnya macam Nabi Adam, senang je. Tuhan larang dia, jangan hampiri pokok ini. Kalau kamu hampiri pokok ini, kamu termasuk di dalam golongan orang-orang yang zalim. Tuhan telah berfirman, la taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, la, janganlah, taqraba, kamu dua orang ni, iaitu Adam dan Hawa, hadhihi syajarah, jangan kamu kedua menghampiri pokok ini. Hampir pun tak boleh. Kalau hampir, fatakuna, maka jadilah kamu berdua ini minaz zalimin, daripada kalangan orang yang zalim. Jadi zalim macam mana? Zalim kepada diri sendiri. Itu sebabnya bila Nabi Allah Adam telah ditakdirkan makan pula, bukan hampir lagi, makan buah tadi, maka di situ Adam telah melakukan langgar perintah tadi. Jadi Adam pun minta ampunlah pada Tuhan dengan menyebut
Rabbana zalamna anfusana. Jadi yang saya nak maksud ni ialah zalamna anfusana. Zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami. Apa dia? Langgar perintah Allah. Itu mana zalim diri sendiri. Contoh dia, itulah ada Adam tadi. Jadi kita pun sama juga. Kalau Tuhan larang, yang larang ni banyak sangat. Ada yang berbentuk zahir, ada yang berbentuk batin. Yang zahir ni yang kita nampak, mencuri, merompak, menyamun, contoh. Itu memang dilarang. Jadi kalau kita buat benda ni, menzalimi diri, Tuhan tidak suka. Tidak suka tu cakap cantik dia, bahasa lembut. Bahasa yang samanya benci. Tapi kalau sebut benci itu nampak berat, tapi sama maknanya dengan tidak suka. Saya tidak suka awak buat macam ni. Tapi dalam bahasa lain ni, saya benci kalau kamu buat macam ni. Itulah. Tapi lembut, kalau tidak suka tu lembut sikit bunyi dia. Jadi orang yang mencuri, merompak, menyamun, itu yang zahir lah tu. Berzina dan lain-lain, ini semua kerja zalim diri sendiri. Yang nampak, yang tak nampak, pada pandangan kita yang dalam bidang tasawuf ni lagi banyak orang buat. Orang banyak makan, banyak cakap, marah, dengki, cinta kepada kebendaan, harta. Demi harta aku sanggup buat apa saja, membangga diri, ubud dunia. Ini semua benda-benda ni dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan kita dengan senang hati yang melakukan benda-benda larangan Tuhan yang berbentuk rohani tadi, dalaman. Bukan luaran, tadi luaran mencuri, ini dalaman. Apa jadi? Zalim diri sendiri. Itu zalim di situ, di sini. Pasal cerita Tuhan tak suka kan. Tapi dari segi akidah tadi, kita buat benda yang Tuhan larang, kita munafik. Kita mungkin keluar daripada Islam, na'udzubillah. Jadi keluar daripada Islam, Tuhan munafik, dan Tuhan pula tidak suka. Tidak suka itu nanti benci. Jadi kalau itu yang berlaku, kita ni habislah. Itu ya. Itu kita kena ambil perhatian. Itu zalim kepada diri sendiri. Lagi satu, zalim kepada diri orang. Zalim dia orang tu maknanya orang tu tak ada apa-apa salah. Kita projek satu projek yang negatif supaya orang yang kita tak suka tadi mendapat kesusahan. Tuduh orang je lah. Orang tu tak mencuri, kita tuduh dia mencuri. Itu salah. Mana zalim dekat orang. Orang tu tak buat pun, kita tuduh dia buat. Itu menzalimi orang lain. Itu kalau tuduh kecil-kecil, kecil lah. Kalau tuduh tu besar, contohnya yang kita dalam Quran, tuduh orang berzina, contoh dia. Sedangkan berzina ni satu benda yang amat dilarang oleh Islam. Kita tuduh orang tu berzina, seorang yang kita tuduh. Jadi orang yang kena tuduh tu tidak ada hukuman. Kita yang menuduh seorang tadi, kita yang kena hukum. Sebab menuduh orang berzina ni mesti ada 4 orang paling kurang dia. Kalau seorang dia tak layak menuduh, akhirnya orang yang menuduh kena. Itulah berat tak berat dia. Itu kalau lelaki perempuan itu memang berlaku zina, betul-betul melakukan zina, kita tuduh dia, tak lekat pasal kita seorang, berat sangat. 4 orang baru boleh dituduh. Yang boleh seorang menuduh orang berzina ni ialah suami terhadap isteri dia. Itu pun dia tengok yang pertama. Yang kedua, dia kena bersumpah. Itulah Nabi li'an. Itulah saja yang layak bersumpah dalam Islam ni, li'an. Suami bersumpah, mengatakan dia tengok isteri dia bersumpah. Kalau sekiranya tak betul sumpah dia ni, berhak Allah Ta'ala melaknat dia. Itu dipanggil li'an.
Li'an itu diperkatakan laknat. Itu maksud dia pun. Itu yang boleh kalau seorang. Lain itu mesti. Jadi apa jadi yang tuduh orang yang berzina tadi? Atau liwat dan sebagainya? Itu menzalimi orang lain. Jadi wallahu la yuhibbuz zalimin. Tuhan tidak kasih kepada orang yang zalim. Dan banyaklah kerana kesalahan dia. Tuhan tak suka. Tuhan larang. Bila Tuhan larang kita buat, munafik. Kita buat juga. Syahadah kita terbatal. Bila syahadah kita terbatal, kemungkinan kita keluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena jaga sangat. Itu sebabnya jangan campur pun benda-benda yang macam ni lah. Okey. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai salah satu syarat iman. Jadi tadi tuan benda yang tuan suka dan tuan benda yang tuan tidak suka. Ambil perhatian. Lepas tu tambah lagi. Ni soal kita tajuknya mahabbatullah. Jadi salah satu syarat iman ialah untuk menjadikan iman kita kuat, kita mesti kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasul. Jadi macam mana mendapatkan kasih Allah dan kasih Rasul? Bukan senang. Jadi seperti mana yang kita dah sebut, kasih ini bukan datang sendiri. Adalah anugerah Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Artinya kalau kita nakkan kasih kepada Allah Ta'ala, kita kena kasih dulu kepada Tuhan. Kita kena kasih dulu kepada Rasul. Barulah insya-Allah macam tu. Kita kena kasih dulu. Barulah Tuhan kasih kepada kita, ikut Nabi Muhammad dulu. Dalam Quran yang kita baca sebelum ni, saya ingat dulu kata Allah Ta'ala dalam Quran, qul, kata olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu semua kasih kepada Allah, fattabi'uni, kata Quran. Jadi seolah-olah ayat ni Nabi yang sebut, fattabi'uni, naklah kamu semua ikut aku, kata Nabi Muhammad SAW. Al-Quran. Bila kita kasih kepada Allah, kita akan ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, barulah yuhibbukumullah, baru Allah Ta'ala tu kasih kepada kita. Jadi macam mana nak jadikan Tuhan kasih kepada kita? Kita mesti ikut Nabi dulu. Lepas tu barulah yuhibbukumullah, baru Tuhan kasih kepada kamu. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Tuhan tu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Syaratnya macam tu. In kuntum, jika kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku, ikut Muhammad. Barulah Tuhan kasih kita kepada kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu maksudnya. Itu Quran. Hadis pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa malih wan nasi ajma'in. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, seseorang daripada kamu itu tidak dianggap beriman. Kata Nabi, kamu ni belum lagi dikira beriman. Masa bila kita dikira beriman? Hatta, hinggalah aku ini ahabba ilaihi, lebih kasih kepadanya, min ahlihi, daripada keluarganya. Keluarga tu ialah isteri kalau suami, suami kalau isteri, anak-anak, ibu bapa, saudara mara. Min ahlihi wa malihi, dan hartanya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Nampak kan? Hadis yang pendek je. Tak sempurna iman kamu sehingga kamu kasih kepada aku
lebih daripada kamu kasih kepada keluarga kamu, harta kamu dan manusia-manusia yang lain. Macam mana kita ada tak tu? Kalau tak ada, taklah sempurna iman lagi berdasarkan hadis ni. Kita mesti kasih kepada Rasul lebih daripada yang lain. Itu sebab kita ni buat Maulidur Rasul, bukan kegiatan saja, tunjukkan kasih kita kepada Rasul tu. Kita minta supaya Allah Ta'ala memberi rahmat, selawat dan salam kepada Muhammad dengan menyebut selawat tu sebanyak mungkin. Allahumma salli wa sallim alaihi dan sebagainya lah. Ini dia. Jadi sekarang kita kasih tak kepada Rasulullah? Itu soalan dia. Kita ada keluarga, kita sayang belum kita dengan Rasulullah, macam mana tak sayang tak? Jarang sabut, jarang ingat pun jarang. Sabutlah selalu ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasul, ya Allah, ya Rasulullah. Tanda sayang tu kurang-kurang sabut nama dia. Ini tak ada nyabut. Sabut tak sabut, bila semayang barulah ada sebut selawat. Tapi keluarga kita sebut, harta kita sebut, orang-orang yang baik dan dapat kita sebut. Sedangkan Rasulullah tidak. Jadi apa jadi iman kita? Tidak sempurna. Itulah, bukan tak beriman. La yu'minu itu mana bukan tak beriman, tidak sempurna iman. Sabda Rasulullah SAW, tidak beriman. Hadis ini terjemah tidak beriman. Berarti kalau tidak beriman itu tak ada iman lah. Seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi olehnya berbanding keluarganya, hartanya dan manusia seluruhnya. Bayangkanlah. Jadi nak dapatkan kasih Allah, kita kena kasih kepada Allah tu dulu. Nak dapatkan kasih Allah, kita kasih kepada Nabi Muhammad dulu, barulah insya-Allah. Itu sebab kita disarankan berzikir, disarankan berselawat sebanyak-banyaknya, supaya mudah-mudahan dengan musabab kita berzikir, musabab kita berselawat banyak-banyak, Allah Ta'ala akan memberikan, menganugerahkan perasaan itu kepada kita. Pasal benda ni kena buat, kena minta. Doa tu sini dah biasa dah dengar. Allah marzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Cantik dah sangat. Sini Ustaz Fadilah sudah tulis pun dah kertas. Dan kita dah dapat, kita dah lancar lah yang dalam. Okey. Berapa jam kita dah? Ya, ada lagi Rasul Agung. Rasul Agung sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan sahabat-sahabatnya berkasih sayang kerana ia mempunyai kesan yang mendalam serta kedudukan yang tinggi. Itu sesama kita pula. Kena adalah kasih mengasihi, tolong menolong. Baginda mengalihkan pandangan mereka kepada nikmat dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baginda menerangkan bahawa kecintaan mereka terhadap Allah membawa kepada kecintaan terhadap kekasihnya. Kalau kita kasih kepada Allah, menyebabkan kita kasih kepada kasih dia, itu Rasulullah dan lain yang agung sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagaimana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mereka kepada cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah menyebabkan kita, Tuhan beri perasaan kasih dan cinta pula kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah menyebabkanlah Tuhan gerakkan kita cinta kepada Allah. Dia dua-dua tu mana-mana lah. Yang penting dua-dua tu mestilah. Allah dan Rasul dan Muhammad tadi, dua-dua tu memanglah sangat hebat. Ketaatan kita pun untuk dua ni juga. Kalau dah macam taat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Kalau nak taat kepada Allah, taat Rasul pun kena taat juga. Tapi Tuhan sebut lagi dalam Quran, ati Allah wa ati Rasul. Taatilah. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Itu tak ada ati'u dia. Kalau dalam bahasa Quran tak ada ati'u. Maknanya taat kepada Allah dan Rasul ni mutlak. Tiada dakwa dakwi, tiada tolak ansur, tak ada. Tetap. Tapi ulil amri pemimpin tidak. Dia ada ataf saja. Bila ataf tu kata ulama mufassirin, maknanya kalau pemimpin kita membawa ke arah Islam, baru kita boleh taat. Kalau tidak, no. Macam tu benar deh. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Itu hadis. Kepada ulil amri macam itulah. Kalau dia tidak meletakkan diri dia sebagai Islam betul-betul, tiada fala sam'a, tidak ada, tak boleh dengar cakap dia. Wala ta'ah, dan tak boleh taat. Itulah. Jadi kita itu pemimpin dalam Islam. Okey. Kemudian kita lazlah hadis Nabi yang terakhir itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah. Kata Nabi Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Allah. Ahibbullaha, cintailah Allah kerana dia memberi kamu makan. Lima yaghzukum, kerana dia memberi kamu makan dari nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala. Dan cintai aku dengan cintamu terhadap Allah. Jadi maknanya Nabi suruh kita kasih kepada Allah. Kenapa pula? Makan dia cerita. Lima yaghzukum, kerana dia telah memberi kita makan. Min ni'amihi, daripada nikmat-nikmatnya. Hari-hari kita makan, kejap lagi kita makan, minum. Jadi nampak, pagi ni rezeki kita dah ada, Allah yang beri. Dipatut sangatlah kita kasih kepada dia. Ya Allah. Macam itulah. Okey, InsyaAllah yang ni kita sambung lagi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.